Ya aku dengar hang dapat naik pangkat dengan syarikat ya hang. Betul. Aku mengganti ayah aku daripada ayah aku Sarah kan. Tapi semenjak aku ambil alih 1-2 bulan ni ada masalah lah dalam kalangan pekerja aku. Sebab pekerja aku terlibat dalam rasuah. So susah lah sikit buat kerja kan. So ada pendapat tak cara nak mengatasi masalah ni? Aku tak berapa mahir dalam ni. Tapi insyaAllah aku akan bawa hang jumpa dengan seorang ustaz yang betul-betul arif dalam bidang akhlak ni lah. Okey, dalam bidang pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni tengah buat apa ni? Kita orang duk bincang nak pergi jumpa ustaz tentang nak tanya pasal akhlak sikit. Boleh ke nak join sekali? Kau tak ada benda nak buat petang? Tak ada, aku free kan. Okey je tu. Jom. Ya. Okey, jom. Okey, ustaz. Kita bercakap berkaitan dengan akhlak yang bersifat mahmudah dan juga mazmumah. Okey. Jadi saya ingin bertanyakan kepada ustaz, apakah pandangan ustaz berkaitan sifat mahmudah dan mazmumah dalam bidang pekerjaan sekarang? Silakan ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih sahabat-sahabat daripada IPTIK. Kita balik pada takrif yang diberikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin kan. Dia kata kat situ bahawa sifat mahmudah ni sifat yang secara umumnya dia selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sebaliknya lah, kalau yang mazmumah tu dia tidak secocok dengan Al-Quran dan Sunnah kan. Kalau kita tengoklah suasana sekarang di peringkat kebangsaan lah, peringkat negara ni, maknanya kalau kita cek balik statistik SPRM, jadi kalau ikut statistik dia tahun 2018 saja 79% peningkatan dalam rasuah. Dia ada banyak indeks. Kalau 79%, kita bayangkan 100 orang kalau di matri ya, nauzubillah kan, kalau di matri ni kita kata ada 100 orang cikgu, maknanya 79 orang tu dia terlibat dalam kes, sama ada dia minta duit suapan ke ataupun dia gunakan kedudukan ke. Maknanya di situ ada masalah besar kan, lebih daripada separuh. Jadi sangat kritikal lah. Kalau balik pada soalan tadi, maknanya dalam keadaan sekarang ni sifat mahmudah dan sifat mazmumah ni sangat kritikal di kalangan pekerja, sama ada sektor swasta ataupun sektor awam. Secara umum lah, tu yang anda boleh katakan lah. Wallahu a'lam. Seterusnya, soalan yang kedua adalah, pada pendapat ustaz, bagaimanakah cara untuk merealisasikan sifat mahmudah dalam setiap pekerjaan seharian kita? Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sebutkan tentang takrifan daripada Al-Ghazali, yang mana dia kata situ yang sifat-sifat mahmudah ni yang selari dengan Al-Quran. Jadi kita secara langsungnya, maknanya kita perlu balik kepada Al-Quran lah kan. Jadi kita kena tengok apa yang Al-Quran dan Sunnah lah kan, dan Sunnah. Sebab Al-Quran ni kalau kita nak faham dia, kita kena faham dengan cara kita melihat bagaimana pelaksanaan oleh para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka, maknanya dalam pekerjaan mereka lah. Dan khususnya kalau sahabat ni kebanyakan mereka adalah peniaga kan. Dalam Al-Quran sendiri dia sebut ada beberapa benda yang besar lah. Yang pertamanya adalah amanah dan sifat amanah. Yang keduanya kualiti dalam pekerjaan. Yang tak kurang penting juga adalah akhlak kan, akhlak. Jadi nak terapkan dalam kehidupan ni, maknanya sekurang-kurangnya lah kita kena pastikan ketiga KPI ni kita penuhi. Bekerja ni
dalam Islam ada dua tuntutan sekurang-kurangnya. Yang pertamanya adalah sebagai ibadah. Kita kerja ni sebagai ibadah. Dan yang keduanya adalah memenuhi tuntutan ekonomi kita. Kan? Jadi kita sebagai seorang ketua keluarga, kita dituntut untuk bekerja supaya kita dapat menyara keluarga kita, dapat menjalankan kehidupan seharian. Tapi pada masa yang sama, semua tu kita buat walaupun kita cari duit. Maksudnya duit tu juga, semua tu yang kita dapat juga adalah untuk kita dalam konteks kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi kalau kita kata menyerap sifat-sifat tadi, sebagaimana kita menyerap mengaplikasikan kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang dasarnya adalah hamba kepada Allah SWT, begitu juga dalam kita aplikasikan dalam pekerjaan tadi. Maknanya kalau kita amanah, kalau kita bekerja, kita harus beramanah, kan? Kalau dari segi kualiti pula, maka kita perlu deliver kualiti yang sepatutnya, kan? Kalau pekerjaan ni dia ada job scope, kan? Setiap pekerja tu dia kena buat apa, 1, 2, 3. Jadi itulah sebenarnya bila kita katakan menyerap sifat mahmudah itu dalam sektor pekerjaan ni, maknanya kita memenuhi KPI tadi. Kalau kita ambil contoh mudahnya, kalau kita solat pun, solat tu kita sempurnakan semua rukun dia. Jadi kalau kerja tu kita sempurnakan semua KPI dia. Jadi maka insya-Allah lah, bagi pandangan ana, maknanya itu akan menyerap ataupun secara automatik semua sifat-sifat mahmudah tu akan tertanam dalam pekerjaan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, untuk soalan yang terakhir, apakah harapan Ustaz dan nasihat Ustaz kepada remaja sekarang yang akan menempuh alam pekerjaan agar mereka menerapkan sifat mahmudah di dalam kehidupan seharian mereka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam mengajar di sekolah lah, khususnya berdepan dengan remaja dan ada sikit pengalaman di tempat kerja yang lama dulu berdepan dengan belia. Jadi antara persamaan mereka ni adalah mereka suka buat apa yang mereka suka, kan? Pekerjaan ni sebenarnya dia satu yang serius. Kita bermula dengan seorang individu, daripada individu kita meningkat tahap seterusnya, kan? Kalau dalam konteks kita tadi, daripada individu, seorang yang belajar, kemudian dia akan masuk kepada alam kerjaya. Dia memerlukan satu perspektif yang berbeza, cara berfikir yang berbeza, cara tindakan yang berbeza, kan? Tetapi saya nak ingatkan kembalilah diri saya dan juga remaja, kalau ada yang boleh manfaatkan daripada hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia tu adalah mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi perlu kepada remaja belia ni, bila dia nak masuk alam pekerjaan ni, dia perlukan persediaan. Dan persediaan tu tidak lain dan tidak bukan adalah dia melengkapkan diri dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Benda ni sebenarnya alam pekerjaan ni ataupun sektor pekerjaan ni menuntut remaja tu supaya lebih serius memikirkan persiapan diri, pembinaan diri. Yang ni yang kita katakan sebagai tarbiyah. Tarbiyah ni sebenarnya adalah pembangunan diri kita untuk menjadi orang yang tadi yang disebutkan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi harapan saya dengan dan juga kepada diri saya sendiri jugalah, untuk kita remaja dan belia, tak kira apa jua bidang, maka kita perlu siapkan diri kita dengan tarbiyah, dengan bi'ah solehah, dengan fikrah yang mencukupi, kan? Supaya dan tak lupa jugalah ibadah yang shamim, kan? Supaya kita dapat masuk dalam alam pekerjaan ni dengan persiapan yang secukupnya. Wallahu alam. Oh, sekarang aku dah faham cara untuk mengatasi masalah
dalam apa masalah dalam kalangan kerja aku lah. So apa pendapat kau? Apa yang aku tertarik lah kan daripada perkongsian Cikgu Redha tadi, yang mana Imam Ghazali ada menyatakan bahawa sifat mahmudah ni kan, dia selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya sifat mahmudah ni adalah sifat yang mana memang disyariatkan dalam Islam lah kan, sifat baik kan. Manakala sifat mazmumah ni pula adalah sifat yang berlawanan, yang tak selari dengan Quran Sunnah. Okey. Betul. Aku pun setuju apa yang Ustaz Redha cakap, di mana bila kita tengok balik sekarang ni, negara kita memang amat rasuah dia memang amat belum rasuah lah. Sebab apa? Sebab sifat mazmumah dia tu sangatlah tinggi di dalam bidang pekerjaan, di mana ramai pekerja-pekerja yang melakukan perkara-perkara yang tak baik seperti rasuah dan penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi ini amat merisaukan kita lah, sebab kita akan menempuh dalam pekerjaan dan kita akan menggunakan wang hasil daripada pekerjaan tersebut. So itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.